Ini adalah video pembentangan kertas kerja di bawah subjek CTU 552 dan kumpulan kami telah memilih ideologi rasionalisme. Kumpulan ini terdiri daripada 5 orang, iaitu Nurin Irlina Farha, kedua Nur Aisyah, ketiga saya Muhammad Thaqif, keempat Muhammad Izzat dan kelima Nur Akilah. Tanpa melengahkan masa, mari kita memulakan pembentangan ini. Objektif rasionalisme. Yang pertama ialah untuk memahami konsep dan asas ideologis rasionalisme itu sendiri serta mengenal pasti tokoh-tokoh ideologis rasionalisme, memberi kefahaman kesan dan faktor terhadap ideologis rasionalisme. Seterusnya ialah menjelaskan bagaimana ideologi itu mampu memberi cabaran serta untuk menjelaskan perbezaan antara ideologis rasionalisme dalam Islam dan juga Barat. Okey, di sini saya akan menerangkan mengenai kajian literatur untuk rasionalisme dalam perkembangan Islam. Okey, yang pertama adalah rasionalisme. Okey, seperti yang kita tahu, rasionalisme ni adalah suatu kaedah penyelidikan dan uji kaji. Oleh itu, rasionalisme ni menekankan bahawa akal merupakan peranan utama di mana ianya perlu bukti, logik dan analisis di mana semua tersebut adalah fakta. Okey, yang kedua adalah tokoh-tokoh rasionalisme. Menurut aliran rasionalisme, suatu pengetahuan diperolehi dengan cara berfikir. Okey, jadi tokoh-tokoh ni ianya terbahagi kepada dua, iaitu tokoh rasionalisme Barat dan juga tokoh rasionalisme Islam. Okey, yang ketiga adalah implikasi rasionalisme. Okey, implikasi ni merupakan kelebihan dan kelemahan rasionalisme. Okey, yang terakhir adalah perbezaan rasionalisme Islam dan juga Barat. Okey, perbezaan ni adalah kita boleh lihat dari sudut sumber di mana sumber Islam adalah berbeza dari segi penekanan dan susunannya jika dibandingkan dengan sumber ilmu pengetahuan Barat. Okey. Pengenalan rasionalisme. Rasionalisme adalah aliran yang mengagung-agungkan pengetahuan dan kelompok ini banyak menggunakan cara deduksi atau cara pemotongan dalam menyusun pengetahuannya. Ia bertindak sebagai lawan kepada fahaman imperialisme yang berpendapat bahawa sebahagian pengetahuan datang dari penemuan akal. Contoh yang paling jelas adalah pemahaman kita tentang logik dan matematik. Fahaman ini lebih menggunakan akal daripada pengetahuannya. Imperialisme terbahagi kepada dua bidang, iaitu bidang agama dan bidang falsafah. Bidang agama bertindak melawan pihak atasan dalam sesebuah agama, digunakan untuk mengkritik ajaran agama. Manakala, bidang falsafah pula ialah melawan imperialisme, terutama yang menggunakan teori sebagai pengetahuan. Contohnya adalah matematik. Seterusnya, mari kita melihat definisi rasionalisme. Ia berasal daripada perkataan Latin yang bermaksud akal dan juga ia berasal daripada perkataan bahasa Inggeris iaitu rationalism. Pemikiran ini berpegang bahawa akal adalah kuasa tertinggi dalam mengenali sesuatu hakikat. Mereka juga menganggap bahawa akal manusia dapat mengetahui apa sahaja. Rasionalisme juga mengukur bahawa daya intelek yang wujud secara semula jadi dalam diri manusia mampu mencari kebenaran atau menganggap sesuatu hakikat adalah benar. Seterusnya, mari kita melihat sejarah awal rasionalisme. Ia bermula dengan tokoh Aristoteles yang merupakan perintis awal tentang aliran rasionalisme, meyakinkan bahawa akal melebihi panca indera adalah sumber ilmu. Dan pada zaman pertengahan Yunani,
dikuasai oleh 3 orang ini, iaitu Socrates, Plato dan Aristotle. Socrates menyebarkan bahawa sesuatu yang baik adalah baik bagi manusia. Dengan kata lain, manusia adalah kayu ukur tentang segala perkara. Dengan pendapat Socrates, Plato dapat menghasilkan suatu karya yang dikenali sebagai organon. Dengan karya ini, Aristotle dapat menguasai tamadun Yunani sehinggalah zaman Hellenisme. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Izzat. Seterusnya, saya akan terangkan tentang tokoh rasionalisme Barat dan Islam. Tokoh Barat, René Descartes, menyatakan bahawa ilmu pengetahuan hanya satu, tanpa ada bandingnya. Diolah oleh satu orang seperti bangunan yang berdiri sendiri menurut satu kaedah yang umum. René Descartes keinginan yang besar untuk menciptakan pemikiran yang baru dan berdiri di atas kaedahnya sendiri. René Descartes adalah filsafah Perancis yang pertama membawa pemikiran rasionalisme di Eropah. Beliau dianggap sebagai bapa falsafah moden. Seterusnya, Baruch Spinoza. Spinoza adalah ahli filsafah khas yang tidak percaya hanya pada apa yang dikatakan, tetapi juga bertindak sewajarnya. Spinoza percaya bahawa dengan mengikuti kaedah geometri, kita dapat menghasilkan pengetahuan yang tepat tentang dunia nyata. Namun, kepercayaannya lebih jauh daripada Descartes. Dia berusaha membina falsafah geometri. Gottfried Wilhelm Leibniz menyatakan prinsip akal yang mencukupi adalah panduan yang sangat berpengaruh dalam falsafah Leibniz, sehingga ideologinya berkembang. Hidup dan setiap sesuatu terjadi untuk suatu tujuan. Penuntun prinsip falsafah Leibniz ialah prinsip akal yang mencukupi, yang secara sederhana dapat dirumuskan. Sesuatu hendaklah mempunyai alasan. Bahkan, Tuhan juga mempunyai alasan untuk setiap yang diciptakannya. Terusnya, tokoh rasionalisme Islam Syed Amir Ali menjadikan falsafah rasionalisme sebagai prinsip kehidupannya bagi memperjuangkan pengertian Islam sebenar, bertujuan untuk menyelamatkan umat Islam daripada ketinggalan dalam dunia intelektual, mencontohi kebangkitan intelektual yang dibawa dalam kerajaan Bani Abbasiyah. Pemikiran agama rasional cukup berpengaruh bagi umat Islam India pada saat itu, serta ia adalah orang yang pertama kali membuat semangat umat Islam di India semakin meningkat. Okey, baiklah. Slide seterusnya saya akan menerangkan berkaitan dengan apa itu rasionalisme menurut Islam. Menurut pandangan Islam, rasionalisme adalah pemikiran secara rasional bergantung kepada pemikiran dan pendekatan yang digunakan oleh seseorang yang memberikan impak kepada dapatan dan rumusan yang dihasilkan. Islam merupakan agama yang menyuruh penganutnya untuk mengamalkan rasionalisme, di mana Islam adalah ad-din yang sempurna yang telah diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sebagai pedoman hidup bagi seluruh manusia yang terdiri daripada aspek akidah, fikriyah, akhlak dan amaliyah. Di sini jelas bahawa fikriyah atau akal memainkan peranan penting dalam membentuk setiap individu. Islam menggalakkan penggunaan akal, namun bukan akal secara mutlak dan bersendirian. Sebaliknya, akal yang dipandu dengan panduan ajaran Islam dan juga syariat. Akal sentiasa dirujuk kepada aspek intelek, logik dan juga rasional. Kalau dirujuk kepada Al-Quran, penggunaan akal amat penting kerana ia boleh merujuk kepada perkara yang tinggi, termasuklah aspek ketuhanan, iaitu kepercayaan kepada Allah.
Pada peringkat awal rasionalisme dalam pemikiran Islam, ianya telah diketuai oleh sebuah kumpulan ahli pemikiran yang dikenali sebagai Mu'tazilah. Aliran ini muncul pada zaman pemerintahan Bani Umayyah yang telah menghebohkan pemikiran keislaman pada zaman Bani Abbas. Kaum ini merupakan golongan yang membawa persoalan-persoalan teologi yang mendalam dan bersifat filosofi dan selalu mengandalkan akal untuk membahaskannya. Sehingga ramai orang yang menyatakan mereka adalah kaum rasionalis Islam. Namun begitu, kumpulan ini dikatakan tidak mempercayai takdir dan nasib yang telah ditetapkan oleh Allah. Kumpulan ini dituduh sebagai kaum yang tidak percaya pada wahyu dan menyangkal bahawa mereka mendewakan kekuatan akal semata dan mentafsirkan Al-Quran berdasarkan pemikiran rasional, di mana ia sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam, di mana Islam meraihkan penggunaan akal dan memperolehi sesuatu ilmu pengetahuan dan bukannya dengan berdasarkan pengalaman semata. Rasionalisme Islam berpandukan daripada dua wahyu, iaitu berlandaskan Al-Quran dan juga hadis. Ia dibentuk berdasarkan pemikiran dan pandangan alam yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan seperti akidah, kepercayaan, syariat dan juga akhlak. Walaupun Islam telah memerintahkan kita untuk berfikir, namun begitu tidak semua perkara mampu untuk difikirkan menggunakan akal. Islam mengajar tentang batasan berfikir yang merangkumi apa yang boleh difikirkan dan apa yang tidak boleh difikirkan, tetapi cukup untuk dipercayai menurut apa yang telah diberitahu oleh Allah melalui wahyu. Seterusnya, saya akan terangkan kesan ideologi rasionalisme dalam Islam. Mengabaikan agama sebagai sumber utama dalam menentukan hukum. Munculnya pelbagai mazhab dan teori dalam pelbagai bidang ilmu, pemikiran dan kehidupan. Menolak adanya wahyu dan mukjizat kerana dianggap tidak logik. Lahirlah pandangan-pandangan berkenaan hakikat manusia, kejadian alam yang didasarkan kepada akal semata-mata, bertentangan dengan hakikat yang sebenar. Berikut adalah cabaran daripada ideologi rasionalisme dalam Islam. Yang pertama, pandangan negatif terhadap kumpulan Mu'tazilah yang bertentangan dengan rasionalisme, di mana isu ini telah dibangkitkan dan dimuat naik di laman web Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan apabila muncul golongan yang menyeru agar umat Islam kembali berpegang kepada pemikiran Mu'tazilah jika ingin lebih maju dan progresif. Pemikiran ini dikatakan mampu merungkaikan kewujudan berfikir umat Islam, terutama dalam menerima cabaran-cabaran baru dalam era masa kini. Seperti yang telah dibincangkan sebelum ini, kumpulan Mu'tazilah amat berpegang kuat dengan dasar kebebasan berfikir dan cuba melepaskan umat Islam daripada belenggu taklid buta. Secara bahasa, Mu'tazilah berasal daripada kata iktizal, artinya menyisih atau memisahkan diri. Kaum Mu'tazilah bererti kaum yang menyisihkan diri. Pengasasnya bernama Wasil bin Atta. Pada mulanya dia berguru kepada Hasan al-Basri, kemudian menyisihkan diri dan berpisah dari gurunya kerana tidak bersetuju dengan pendapat gurunya dalam masalah orang yang melakukan dosa besar. Antara ciri-ciri kefahaman Mu'tazilah adalah akal merupakan hukum tertinggi, baik dan buruk ditentukan oleh akal. Yang kedua, al-manzilah bainal manzilatain, iaitu jika orang Islam berbuat dosa besar dan tidak bertaubat, maka hukumnya adalah tidak mukmin dan tidak kafir, namun di antara kedua-duanya. Seterusnya, bila terjadi perbezaan antara akal dan Al-Quran serta hadis, maka yang diambil adalah ketentuan akal. Dan yang keempat, Al-Quran adalah makhluk dan bukannya kalamullah. Oleh yang demikian, dapat disimpulkan bahawa kumpulan Mu'tazilah merupakan satu kefahaman yang terpengaruh dengan tradisi luar daripada Islam. Golongan ini jelas mendewakan akal dan mengutamakan akal berbanding daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Ianya menyimpang daripada ajaran Islam. Pemikiran ini secara langsung adalah tidak bersesuaian dengan kefahaman ajaran Islam, walaupun ianya boleh dikatakan berjaya dalam mengembangkan dan menyebarkan kefahamannya.
Namun kita harus kembali kepada ajaran yang benar bahawa akal manusia itu terbatas dan berkemungkinan mampu melakukan kesalahan. Cabaran ideologi rasionalisme dalam Islam yang kedua adalah penetapan hukum berdasarkan ilmu rasionalisme qiyas. Al-Qiyas merupakan satu daripada sumber hukum di dalam Islam. Ia merupakan sumber hukum yang keempat selepas Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma'. Ianya adalah hukum yang tidak mempunyai nasnya dari Al-Quran dan juga hadis, dengan cara menetapkan hukum secara perbandingan dengan sesuatu yang telah ditetapkan, hukum berdasarkan kepada nas. Qiyas dihuraikan sebagai menerima pakai hukum bagi kes yang telah dinaskan. Seperti contoh, Allah mengharamkan arak diminum dengan dalil nas dan wajib dikenakan had ke atas peminumnya, maka dikiaskan terhadap setiap yang memabukkan selain daripada arak seperti todi, ganja, dadah dan wiski adalah haram. Hukum qiyas melibatkan masalah yang telah berlaku dan akan berlaku. Walaupun penurunan wahyu telah tamat, tetapi masalah tidak berkesudahan dan terus lahir. Justru itulah perlunya Al-Qiyas untuk mengeluarkan hukum baru dengan berdasarkan persamaan ilah atau sebab lahirnya hukum yang dijelaskan di dalam nas. Seterusnya adalah cabaran ideologi rasionalisme dalam Islam. Fahaman rasionalisme berdasarkan teori Islam dan juga teori Barat. Pada zaman era moden ini, Islam berhadapan dengan penjajahan pemikiran dalam bentuk yang berbeza, iaitu daripada segi kefahaman Barat dan juga kefahaman Islam, di mana cabaran yang dihadapi oleh umat Islam kini bukan sahaja berbentuk serangan fizikal, tetapi ia turut melibatkan serangan pemikiran dalam menanggapi perubahan yang berlaku pada zaman ini. Iaitu terdapat dua fenomena yang banyak mempengaruhi psikologi umat Islam. Yang pertama adalah fenomena penjajahan oleh negara-negara Barat ke atas hampir seluruh negara umat Islam. Yang kedua pula adalah fenomena ketinggalan dari sudut sains dan teknologi di belakang kebanyakan negara-negara Barat. Kesimpulannya, sekiranya kita mengambil teori Barat sepenuhnya tanpa mempedulikan teori Islam, ianya jelas membawa kesan negatif terhadap iman umat Islam. Apabila ia berlaku, ia melahirkan masyarakat Islam yang berkefahaman komunis, sekularisme dan lain-lain lagi, yang mana mampu menjatuhkan iman dan akidah seseorang Islam itu sendiri. Kini saya akan menerangkan mengenai implikasi rasionalisme. Seperti yang kita ketahui, rasionalisme ini tidak berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, di mana ianya hanya menggunakan akal semata-mata. Terdapat 4 kelebihan rasionalisme, iaitu mendorong manusia menggunakan akal secara optimum, menyumbang kepada era teknologi industri dan informasi, memberi sumbangan kepada ilmu pemodenan dan juga menyusun sistem kefalsafahan. Di sini saya akan menerangkan kesan baik ataupun kelebihan rasionalisme. Antaranya adalah mendorong manusia menggunakan akal secara optimum. Di mana mendidik manusia menggunakan akal dengan baik bagi menentukan hukum baru. Sebagai contohnya adalah dalam Islam, hukum bagi penggunaan arak dan juga dadah adalah diharamkan. Di mana yang kita ketahui, kedua-duanya adalah mempunyai kesan yang sama kepada seseorang atau individu, di mana ia boleh merosakkan akal fikiran seseorang. Seterusnya adalah menyumbang kepada era teknologi industri dan informasi. Teori ini digunakan dalam mencipta teknologi baru setanding dengan moden kini. Sebagai contoh, teknologi yang berdekatan dengan kita iaitu telefon bimbit. Ini adalah memberi kemudahan kepada semua orang. Contohnya memudahkan untuk mendapatkan maklumat serta memudahkan berhubung dengan orang lain. Samping itu, kelebihannya adalah memberi sumbangan kepada ilmu pemodenan, di mana ianya membantu meningkatkan ilmu seiring dengan peredaran zaman.
Okey, sebagai contoh cara pemasaran perniagaan yang kita ketahui ramai yang menggunakan teknologi di atas talian. Okey, pada zaman kini, pada zaman sekarang, periklanan pemasaran banyak disiarkan melalui televisyen dan juga internet. Di televisyen sebagai contohnya adalah Wow Shop yang mengenai perniagaan, dan juga internet sebagai contohnya Shopee, Lazada dan sebagainya lah. Okey, yang akhir sekali untuk kelebihan rasionalisme ini adalah ianya berkebolehan dalam menyusun sistem kefalsafahan. Okey, seperti contohnya adalah ilmu logik dan ilmu matematik. Ideologi bagi ilmu logik bagi mengenal pasti serta membezakan benda yang baik dan juga benda yang buruk. Untuk ilmu matematik, ianya penting dalam penyusunan sistem ilmu matematik, sebagai contohnya penciptaan formula baru. Kelemahan ideologi rasionalisme yang pertama ialah ideologi ini lebih mementingkan subjek daripada objek. Contohnya, pernyataan yang menyatakan bumi adalah pusat dan sistem kepada matahari pada satu ketika dahulu hampir diterima secara umum, kerana mereka menyangka pernyataan itu pasti dan benar. Seterusnya, sukar dan amat rumit untuk dipraktikkan oleh orang ramai kerana daya pemikiran yang berbeza. Hal ini kerana kecenderungan terhadap abstrak menyangka kesahihan pengalaman deria telah dikritik oleh pengkritik penyelidikan. Akhir sekali, teori ini gagal untuk menjelaskan perubahan dan pertambahan pengetahuan manusia selama ini kerana proses berfikir juga bercampur baur dengan pengalaman serta individu tersebut. Yang terakhir adalah perbezaan ideologi rasionalisme menurut Islam dan juga Barat. Menurut Ibn Rushdi, iaitu pembawa ideologi rasionalisme Islam, beliau menyatakan peranan akallah yang mampu membuatkan manusia mentafsir berkaitan alam itu wujud, manakala menurut René Descartes, iaitu pembawa rasionalisme Barat, menyatakan beliau menyusun teorinya dan meditasi iaitu suatu usaha untuk mencari kebenaran adanya Tuhan. Yang kedua, menurut Ibn Rushdi, kebenaran yang dicapai dengan menggunakan kaedah demonstrasi atau penaklukan, tetapi untuk René Descartes pula, beliau mempertahankan atau membela kebenaran yang kaedahnya diragui. Ibn Rushdi mengembalikan kemurnian pemikiran ilmiah yang menjadi ajaran Aristotle, manakala kenyataan René Descartes pula bercanggah dengan Aristotle kerana tidak selari dengan prinsip utama. Secara kesimpulannya, rasionalisme memberi banyak cabaran dari segi agama, budaya dan negara. Rasionalisme memainkan peranan penting dalam mengenal pasti kebenaran. Akhir sekali, rasionalisme merupakan fahaman ahli falsafah bahawa akal adalah alat terpenting dalam memperoleh pengetahuan. Slide yang terakhir adalah sumber rujukan. Ini adalah sumber rujukan yang kami ambil untuk membuat slide ini. Dengan itu, habislah sudah rasionalisme yang kami terangkan. Terima kasih kerana menonton.